Pemuda yang di-Pertuan Agong. Saya rasa semua dah maklum atas kenyataan yang dibuat oleh Yang Berhormat Marang, yang bagi kami satu kenyataan yang sangat biadab di atas Duli Yang Maha Mulia Tuanku Agong. Banyak kali Tuanku Agong telah pun menitahkan, bermula daripada penubuhan Kerajaan Persekutuan, bermula daripada sidang pertama penggal ke-15 Parlimen, Tuanku telah menitahkan supaya kerajaan ini bertahan, sama-sama mempertahankan kerajaan, memulihkan keadaan negara, dan Tuanku mengharapkan tidak ada pertukaran kerajaan lagi seperti mana yang berlaku pada sesi yang lepas. Kita dah alami 3 Perdana Menteri bertukar ketika sesi ke-14 yang lepas. Kesan daripada ketidakstabilan politik ini menyebabkan ekonomi menjadi malap. Kita lihat investor, pelabur-pelabur asing, bila ditengok keadaan politik yang tidak stabil, mereka tidak bernafsu untuk melabur di negara kita. Sudahlah kita dibebankan dengan masalah ekonomi kesan daripada COVID-19 yang lepas. Hari ini, sekali lagi, Haji Hadi ini membuat kenyataan yang sangat biadab, yang mahu ada perancangan untuk menukar kerajaan sekali lagi. Seharusnya sebagai seorang senior politician, seorang yang berimejkan Islam, seorang yang bertitlekan Tuan Guru, sama-sama membina negara, sama-sama membantu untuk memulihkan keadaan negara demi rakyat, bukan gila kuasa yang mahu menjatuhkan kerajaan. Lebih tambah biadab lagi, dia kata tidak ada siapa yang boleh menghalang jika berlaku iaitu pertukaran kerajaan. Sedangkan titah Tuanku sendiri yang meminta supaya semua ahli parlimen, semua ahli politik menumpukan kepada pembangunan negara. Tetapi Haji Hadi ini sangat biadab kepada ke bawah duit Tuanku, sanggup mengeluarkan kenyataan di mana tidak ada siapa pun yang boleh menghalang jika nak berlaku pertukaran kerajaan. Justru dalam memorandum ini kami nyatakan juga, kami mohon ke bawah duli Tuanku untuk mempertimbangkan permintaan kami supaya ditarik balik gelaran Tan Sri yang telah dianugerahkan kepada Haji Hadi ini pada tahun yang lepas atas kebiadaban dia. Kita masukkan juga dalam memorandum ini supaya Tuanku mempertimbangkan supaya menarik balik gelaran Tan Sri ini dan segala gelaran yang telah dianugerahkan kepada dia disebabkan kebiadaban dia tidak mahu menghormati titah Tuanku dan juga Raja-Raja Melayu. Jadi saya rasa apa yang dilakukan oleh Haji Hadi ini satu benda yang tidak boleh dibiarkan. Bahkan petang ini Pemuda Amanah Nasional sekali lagi akan membuat report polis di Balai Polis Dan Wangi di bawah Biro Kanon, insya-Allah pada pukul 2 petang. Dan pagi ini kita menghantar memorandum kepada Tuanku supaya Tuanku mempertimbangkan, kerana kami menjunjung institusi raja-raja dan Tuanku adalah payung rakyat, dan kita mahukan satu tindakan drastik kepada mereka-mereka yang cuba mengganggu-gugat kestabilan negara, kestabilan politik, kestabilan ekonomi. Cukup-cukuplah berpolitik. Ini masa untuk kita menumpukan kepada pembangunan negara. Ini masa untuk kita membantu rakyat. Jangan hanya pandai minta kabel SP, tapi masa yang sama nak robohkan kerajaan. Jangan pandai hanya memain isu tentang Islam dan sebagainya, tapi masa yang sama tidak menghormati institusi raja yang bagi kami dan rakyat Malaysia seluruhnya sangat menjunjung tinggi institusi Raja-Raja Melayu yang ada pada hari dalam negara kita. Justru, sekali lagi saya ulangi, kami memohon ke bawah duli Tuanku agar mempertimbangkan permohonan kami. Yang pertama, tolong ambil perhatian tentang apa yang telah dilakukan oleh Perikatan Nasional, khususnya Haji Hadi. Yang keduanya, kami mohon ke bawah duli Tuanku agar mempertimbangkan tarik balik pingat kebesaran yang telah diberikan di atas keceluparan kebiadaban Haji Hadi ini ke atas Duli Yang Maha Mulia Tuanku Agong yang telah dilakukan di parlimen, di luar parlimen dan juga di dalam parlimen yang lepas. Itulah permohonan kami dan insya-Allah kita akan serahkan memorandum ini. Ada 3 orang yang akan masuk, saya, Saudara Smalib dan juga Saudara Ramadan, dan insya-Allah kalau kami memohonlah dan kami amat meyakini Tuanku, ke bawah duli Tuanku akan mengambil sikap yang lebih tegas di atas apa yang telah dilakukan oleh pimpinan-pimpinan Perikatan Nasional yang telah berlaku pada hari ini.
So itulah yang intipati dalam memorandum ini. So ada apa-apa ya? Ada apa soalan? Silakan Ismail. Bismillahirrahmanirrahim. Kami datang hari ini ke depan istana atas penyerahan memorandum ini, dan kita telah diberikan kepercayaan oleh yang YDPA bahawa Datuk Seri Anwar diangkat dan dipilih sebagai Perdana Menteri. Ketika mana Haji Hadi menyatakan perkara tersebut di dalam dan di luar parlimen. Bukan setakat di dalam parlimen, di luar parlimen juga beliau sebutkan perkara yang sama. Ini memberi kesan yang sangat besar terhadap pelabur. Ketika mana pelabur merasakan kerajaan yang ada hari ini mungkin akan bertukar lagi. Dan dalam titah tuanku dalam parlimen telah disebutkan cukup-cukuplah berpolitik, dan Agung sebutkan cukuplah sehingga penggal dia apa yang ada sekarang ini. Jadi kita mengharapkan perkara tersebut diambil berat oleh semua ahli parlimen, dan kita tahu baru kita lepas pada sidang sebelum ini tentang anti lompat parti untuk menghalang ketidakstabilan. Jadi apa gunanya perkara tersebut diundi dan dipersetujui sepenuhnya oleh ahli parlimen, sedangkan mereka tidak lagi berhenti untuk menghancurkan ataupun menjatuhkan kerajaan yang ada pada hari ini. Kerajaan yang ada pada hari ini telah diberikan peluang oleh Yang di-Pertuan Agong untuk menubuhkan kerajaan perpaduan bersama dengan PN yang dalamnya adanya PAS. Tapi Tan Sri Muhyiddin telah menolak dengan dahakanya atas titah tuanku tersebut, dan hari ini mereka cuba lagi untuk menjatuhkan. Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dalam Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Allah Subhanahu Wa Taala suruh untuk kita taat kepada Allah, taat kepada Rasul dan ulil amri. Dan dalam satu hadis Bukhari disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita kena dengar, kita kena taat pemerintah yang ada, sehingga kalaulah dia menyuruh kepada maksiat barulah boleh untuk kita mengingkari. Itu hadis yang menerangkan kepada kita tentang peri pentingnya untuk kita taat kepada ulil amri yang ada pada hari ini. Ada setengahnya yang menafsirkan ulil amri itu adalah sebagai kerajaan yang ada yang menafsirkan ulil amri itu adalah yang di-Pertuan Agong kalau dalam konteks Malaysia kita, yang telah menitahkan dan telah mengangkat Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri pada hari ini. Jadi kita kena akur dan taat akan arahan tersebut selagi mana tidak bertentangan dan tidak bercanggah dengan nas syarak dan tidak menyuruh kepada maksiat, maka kita kena taat akan perintah tersebut. Jadi saya mengharapkan semua untuk memberikan kerjasama dan tidak semena-mena, tidak dengan wewenangnya menggugat keamanan yang telah kita kecapi pada hari ini. Wallahu alam. Dan ada satu, saya tengok di Twitter, di akaun Twitter saya, ada satu petition yang telah dibuat oleh saya rasa orang biasa. Petition untuk mengumpulkan persetujuan netizen supaya dipertimbangkan ke bawah duit tuanku untuk menarik balik pingat kebesaran yang telah dianugerahkan kepada Haji Hadi ini. Ada satu gerakan untuk mengumpulkan petition. Itu menunjukkan bahawasanya perkara ini serius, perkara ini bukan boleh dibuat main-main. Perkara ini satu perkara yang telah melanggar ataupun mencemarkan institusi Raja-Raja Melayu yang rata-rata rakyat Malaysia sangat tidak selesa dan tidak bersetuju dengan apa yang dilakukan dan dikeluarkan kata-kata oleh Haji Hadi tempoh hari. Wallahu alam. Kalau ada soalan media? So hari ni antara member ni sudah minta atau di sini saja? Kita mulakan dahulu di sini, dan insya-Allah kalau kebiadaban diteruskan, kami Pemuda Amanah di bawah Biro Imunisasi akan menggerakkan roadshow di seluruh Malaysia. Jika kebiadaban pimpinan Perikatan Nasional Muhyiddin Yassin, Taqiyuddin, Haji Hadi, kalau mereka berterus-terusan dengan kenyataan-kenyataan yang biadab kepada institusi raja-raja dan juga rakyat,
kami Pemuda Amanah akan gerakkan roadshow ke seluruh negara termasuk Sabah Sarawak untuk menyedarkan rakyat. Kebiadaban ini tidak boleh kita teruskan dan kita perlu hentikan dan memberi kesedaran kepada rakyat tentang bagaimana kejahatan dan kebiadaban yang telah dilakukan oleh pimpinan-pimpinan ahli-ahli politikus ini yang tidak menghormati undang-undang yang telah ada dalam negara kita. Okey, terima kasih. So kami juga akan masuk.